Selamat petang dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 21 Ogos 2020 bersama saya, Daniel Anthony. Mahkamah Tinggi di Kota Kinabalu menolak permohonan 33 adun dari negeri itu untuk mendapatkan kebenaran semakan kehakiman terhadap keputusan yang di-Pertuan Negeri membubarkan DUN pada 30 Julai lepas. Bernama melaporkan keputusan itu dibuat oleh Pesuruhjaya Kehakiman Leonard David Shim. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR baru-baru ini menetapkan 26 September ini untuk Pilihan Raya Negeri PRN manakala hari pencalonan pula pada 12 September. Bulan lalu Ketua Menteri Sabah ketika itu Syafiee Apdal mengumumkan pembubaran DUN Sabah untuk memberi laluan kepada Pilihan Raya Negeri selepas mendapat persetujuan yang di-Pertuan Negeri Sabah Johar Mahiruddin. Langkah itu diambil selepas bekas Ketua Menteri yang juga adun Sibuga, Musa Aman, mendakwa memiliki majoriti mudah untuk membentuk kerajaan negeri yang baru. Bagaimanapun, Musa gagal memasuki Istana Negeri untuk bertemu Johar. Susulan itu, pada 30 Julai lalu, Musa dan 32 adun yang lain memfailkan permohonan semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu untuk mencabar pembubaran DUN berkenaan. Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng memfailkan saman terhadap Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka, Ghazali Mohamad, susulan kenyataan Facebook yang menuduhnya melantik 30 pegawai khas ketika menjadi Menteri Kabinet. Dalam catatan 11 Ogos itu, Ghazali mendakwa Lim melantik 30 pegawai yang terdiri daripada belia Cina berusia 20 hingga 30 tahun dengan bayaran RM8,000 hingga RM15,000 sebulan. Beliau juga mendakwa pasukan itu diketuai Tony Phua, setiausaha politik Lim ketika itu. Ahli Parlimen Kota Melaka, Khoo Poi Tiong, yang mengumumkan langkah Lim dalam kenyataan hari ini berkata dakwaan Ghazali sama sekali palsu dan fitnah. Beliau turut mendapati satu kes sebelum ini di mana Ghazali adun Lim mendakwa bekas Timbalan Menteri Pendidikan Teo Nii Ching menggesa kelulusan kewarganegaraan untuk kanak-kanak dari negara lain bagi mengimbangi jumlah Bumiputera dan bukan Bumiputera di negara ini. Ghazali kemudiannya memadam hantaran itu dan memohon maaf kepada Teo. Mendakwa Ghazali menjajah berita palsu, Khoo berkata tindakan itu tidak boleh diterima bagi Timbalan Speaker DUN. Beliau juga mendesak Ghazali menarik balik kenyataannya dan memohon maaf kepada Lim. Dan ini pula respon yang kami terima dari Timbalan Speaker Melaka, Ghazali Mohamad ketika dihubungi Malaysia Kini. Timbalan Speaker Melaka Ghazali Mohamad berkata kenyataan di Facebooknya yang mengandungi tuduhan terhadap bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng bukan seperti kelaziman gaya tulisannya. Katanya kepada Malaysia Kini, beliau tidak menolak kemungkinan Facebooknya digodam. Hal ini kerana katanya ayat yang digunakan, caption yang ditulis bukanlah kelaziman gaya penulisannya. Kata Ghazali lagi, beliau telah meminta peguamnya semak kembali hantaran Facebook itu kerana baginya hantaran itu pelik. Ghazali merujuk kenyataan di Facebooknya yang menuduh Lim melantik 30 pegawai khas ketika menjadi Menteri Kabinet yang menyebabkan saman terhadapnya oleh Setiausaha Agung DAP itu. Adun UMNO itu juga mendakwa bahawa pegawai-pegawai khas itu diketuai oleh Setiausaha Politik Lim, Tony Phua, dan menerima gaji bulanan pada skala yang sama dengan pejabat awam grade Jusa, iaitu antara RM8,000 hingga RM15,000. Timbalan Menteri Kesihatan Dr. Noor Azmi Ghazali berkata tidak boleh ada tindakan 2 darjat ke atas mana-mana pihak yang gagal mematuhi prosedur operasi standard ataupun SOP berkaitan wabak COVID-19. Menurut beliau, seperti dipetik Sinar Harian, tidak ada sesiapa yang terlepas daripada tindakan jika terbukti mereka melanggar undang-undang ditetapkan kerajaan. Katanya dalam isu ini tidak ada 2 darjat, iaitu tidak ada orang di atas tidak kena tangkap, orang di bawah pula kena gari.
Nur Azmi berkata demikian sebagai mengulas kemunculan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Dr. Khairuddin Aman Razali di Dewan Rakyat hanya kira-kira seminggu selepas pulang dari Turki. Untuk rekod, seorang wanita warga emas dihukum penjara sehari dan denda RM8,000 kerana gagal menjalani kuarantin kendiri. Nur Azmi berkata kerajaan juga akan menjalankan siasatan secara telus dan mengambil tindakan sewajarnya ke atas sesiapa sahaja yang terlibat termasuk dalam kalangan menteri. Merujuk kepada dirinya sendiri, Nur Azmi berkata dia juga didapati melanggar arahan Perintah Kawalan Pergerakan sebelum ini dan didenda. Sementara itu, Pemuda Parti Amanah Negara ataupun Amanah Selangor menggesa pihak berkuasa menjalankan siasatan segera terhadap Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Khairuddin Aman Razali. Kegagalan beliau untuk mematuhi SOP PKPP tersebut dibimbangi akan mewujudkan kluster baru COVID-19 di dalam negara kita serta boleh menimbulkan ketakutan akan penyebaran wabak tersebut di kalangan rakyat. Saya mohon supaya pihak polis segera melakukan siasatan terhadap Datuk Dr. Khairuddin Aman Razali di atas kegagalan beliau menjalani tempoh kuarantin wajib tersebut. Sekian laporan saya. Muhammad Fauzi berkata demikian selepas membuat laporan di Balai Polis Seksyen 6 di Shah Alam bersama pimpinan Pemuda Amanah berhubung isu tersebut. Dalam pada itu, Muhammad Fauzi berkata selain Pemuda Amanah Selangor, beberapa jawatankuasa pemuda parti itu di beberapa negeri lain seperti Melaka, Johor dan wilayah Persekutuan turut membuat laporan berhubung isu berkenaan. Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun KKM memaklumkan terdapat sebuah kluster baharu iaitu kluster maju yang dikesan di sebuah restoran di Titiwangsa, Kuala Lumpur. Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, dua kes pertama kluster tersebut melibatkan kes 9,176 dan kes 9,177 yang dilaporkan pada 16 Ogos lalu. Menurut beliau, kedua-dua mangsa merupakan pekerja di restoran tersebut yang dikesan hasil saringan rawak ke atas pekerja restoran dan kedai makan yang telah dijalankan di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur. Susulan itu, Dr. Nur Hisham berkata saringan kontak rapat dijalankan dan pelanggan restoran yang positif virus berkenaan telah dikesan. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Daniel Anthony, untuk sekilas fakta pada petang ini. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.